Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nafizana binti Abdul Rashid, nombor matrik 78670. Jadi Bandar Hijau merupakan nama yang saya pilih kerana ia amat bersesuaian dengan pembangunan yang dijalankan yang berteraskan kepada kelestarian pembangunan. Ini kerana di kawasan tersebut dipenuhi dengan landscape yang baik dan dapat memelihara sumber alam dengan baik. Sumber alam yang baik. Kehijauan bermakna kelestarian pembangunan yang dijalankan di suatu bandar yang dapat dilihat kepada pembangunan lestari dalam memastikan kualiti hidup terjaga. Pilih ialah house model. Saya memilih model ini kerana pembangunan yang utama meliputi semua sektor. Ini bermaksud semua golongan boleh menjalani pembangunan di kawasan tersebut. Melalui model ini, CDB memainkan peranan utama dalam menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang dimonopoli oleh middle class. Kebanyakan orang bersederhana akan memilih zon D, iaitu di kawasan sekitar banyak kemudahan yang diperlukan. Tambahan pula di zon B pula, zon tradisi yang memudahkan penduduk untuk mengubahkan sesuatu tempat ke tempat yang lain. Sebagai contohnya di MRT, LRT yang khususnya terdapat pengangkutan awan di kawasan tersebut. Keadaan ini memudahkan pengguna untuk menjalani aktiviti pekerjaan. Manakala bagi golongan atasan, ia akan memilih zon E yang mana berdekatan dengan zon A dan zon B. Jika dilihat rajai ini, golongan atasan akan memilih di kawasan tersebut kerana ia memudahkan untuk bergerak kerana terdapat zon tersisi dan berdekatan dengan sektor pekerjaan. Jadi ia lebih selesa dan tidak mengganggu persekitaran lain. Keadaan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kualiti hidup mereka. Di samping itu juga, golongan bawahan akan memilih tempat berdekatan dengan sektor perindustrian. Ini kerana sektor ini dapat memberikan peluang-peluang pekerjaan yang lebih tinggi kepada mereka dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kualiti hidup mereka. Golongan ini juga mudah untuk mendapatkan sumber pekerjaan kerana banyak kilang-kilang di kawasan tersebut yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan mereka. Jika dilihat mercu tanda di kawasan ini ialah kehijauan bandar, yang mana landscape di kawasan tersebut yang dapat meningkatkan lagi keindahan tempat tersebut dan dapat sustainkan persekitaran yang baik daripada penyakit. Seterusnya adalah sektor ekonomi. Ekonomi utama di kawasan tersebut ialah perniagaan yang dijalankan di zon ini kerana banyak founder-founder yang membuka perniagaan di kawasan tersebut. Di samping terdapat juga sektor-sektor pentadbiran dan juga kemudahan infrastruktur. Kemudahan persekitaran ini secara tidak langsung banyak membantu dan mengembangkan lagi pembangunan di kawasan tersebut. Tambahan lagi, pembangunan yang pesat di kawasan tersebut dapat membuka peluang-peluang pekerjaan kepada penduduk dan juga golongan-golongan lain yang ingin meningkatkan sumber pendapatan. Jadi keadaan ini dapat meningkatkan pembangunan yang mampang di kawasan tersebut secara langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang utama bagi mengembangkan lagi. Di samping sektor ekonomi yang lain juga dapat menyokong kepada kemajuan tersebut. Selain itu juga ialah hubungan antara wilayah dapat dilihat melalui hubungan wilayah dengan sektor ekonomi. Ini kerana apabila sektor ekonomi berkembang di suatu wilayah, ia secara tidak langsung wilayah tersebut turut berkembang. Hal ini demikian kerana kemajuan yang dijalankan oleh pembangunan sepatutnya sehingga berlaku ekspor dan import dalam sektor ekonomi dapat meningkatkan pembangunan secara serantau. Jadi wilayah amat berkait rapat dengan sektor ekonomi dalam memastikan wilayah tersebut dapat berkembang dengan maju dan progresif. Manakala perpecahan wilayah dapat dilihat melalui model ini yang mana golongan sederhana akan berada di kawasan CDP dan juga transisi. Seterusnya, golongan bawahan akan berada di dekat dengan sektor perindustrian untuk memudahkan mereka mendapatkan sumber pekerjaan. Di samping itu juga, golongan kaya akan memilih untuk berada di kawasan tengah di antara zon transisi dan CDP untuk memastikan mereka lebih selesa dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi di sini dapat disimpulkan bahawa quality of life, iaitu kualiti hidup untuk bandar hijau ini dikira melalui peluang pekerjaan yang mana penduduk akan meningkatkan lagi kegiatan ekonominya dan secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi pendapatan mereka melalui sektor ekonomi tersebut. Malahan dengan ini ia dapat meningkatkan kualiti hidup dan dapat meningkatkan persekitaran dan juga lestari dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka.